Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni kita menyambung perkongsian kita dan seperti biasa kita mulakan dengan asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin Najmus Saqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Musyafa'un Syafi' Salih Muslih Muhaiminun Sadiq Musadik Sidkun Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin Qaidul Ghururil Muhajjalin Khalilur Rahman Barrun Mubirrun Wajihun Nasih Nasih Wakil Mutawakilun Kafilun Syafiq Mukim Sunnah Muqaddas Ruhul Qudus Ruhul Haqi Ruhul Qisti Kafin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Na'im Ainul Ghurri Sa'dullahi Sa'dul Khalqi Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton sekalian dan seluruh nurtizen yang saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi sesiapa yang tertanya-tanya, maknanya lirik Asmaul Nabi SAW, boleh pergi ke YouTube channel saya Ustaz Amin, boleh subscribe kat sana dan boleh tengok, boleh dengar Asmaul Nabi SAW. Dia adalah 201 gelaran nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Okey, so tajuk kita malam ni, okey, apakah tajuk kita pada malam ini? Malam ini kita akan kongsikan mengenai dalam pengurusan emosi kita, kekuatan mental. Dan saya akan bawa seperti mana yang saya janjikan pada pagi tadi, saya akan bawa kisah Jalut dan Talut, Jalut dan Nabi Daud, ataupun kisah ini kalau dikenali di negara barat sebagai David and Goliath, kan? David and Goliath, iaitu Daud dan juga Jalut. Ini sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. So jadi, bila tarikh dia kurang dalam 1300 tahun sebelum Masihi. 1400 1300 tahun sebelum Masihi, ya. So sorry. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi, ya. Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Kita 2020 selepas Masihi. Masihi ini merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam lahir. Okey, jadi Nabi Daud, kisah Jalut dan Talut ni 1000 tahun sebelum Masihi. Malah lebih kurang 3000 tahun lah daripada kita. Okey, apa yang berlaku pada 3000 tahun yang lepas? Apa yang berlaku pada 3000 tahun yang lepas? Yang berlaku pada 3000 tahun yang lepas, manusia baru menemui besi. Dan kalau kita belajar sejarah, lebih kurang 3000 tahun yang lepas, kan? 3000 tahun yang lepas, perpindahan di antara Bronze Age ke Iron Age. Mana zaman gangsa ke zaman batu, zaman besi, ya. Zaman gangsa ke zaman besi. So 3000 tahun dulu apa jadi? Iaitu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age, tu. Sebab itu zaman itu Nabi Daud alaihissalam, dan di antara mukjizat Nabi Daud adalah dia boleh melembutkan besi dengan tangannya. Nanti saya akan cerita kisah Nabi Daud, maknanya macam mana dia boleh melembutkan besi dengan tangan. Okey, kita nak cerita dulu mengenai kekuatan mental dan iktibar kisah daripada Nabi Daud alaihissalam dan juga kisah Jalut, ya. Okey, so jadi maknanya kalau kita nak rujuk Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, benda ni dalam surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah dia bermula dengan ayat 246. Okey, 246, 246 maksudnya kisah Jalut dan Talut dan juga Nabi Daud alaihissalam. Jom kita mulakan. Jom kita mulakan kisah ini. Okey. So jadi Jalut adalah satu orang raja, dan ketika itu baru ditemui besi. Besi, maknanya metallurgy. Kalau zaman sekarang ni maknanya kita panggil ilmu metallurgy, ilmu metal. Ilmu metallurgy sekarang pun tak ramai, maknanya negara ada, contoh macam antara yang maju metallurgy ni Jerman, Britain, US, ilmu metallurgy. Dan daripada mana mereka mendapat ilmu metallurgy ini? Daripada orang Islam, sebab orang Islam adalah orang yang mahir sangat ilmu metallurgy ni, ataupun ilmu ilmu besi ni, ilmu metallurgy ataupun ilmu besi ni, dia mahir sangat. Okey, so kita tengah cerita seram ni, kita gelap sikit. Okey, kita terang balik. Maknanya tadi bukan mentologi ilmu mental, metallurgy, metal metallurgy. Okay? So di maknanya orang Islam adalah orang yang Allah kurniakan ilmu metallurgy. Dulu grup orang Islam yang ada ilmu metallurgy ni adalah dipanggil grup Al-Haddad. Kat Malaysia pun ada keturunan Al-Haddad, Okey. Tu betul ejaan dia tu. Metallurgy, bukan mentologi, metallurgy benda mental. Ini metallurgy. Kita cerita sejarah metallurgy
ke mentologi. Metodologi ke mentologi. Mentologi maknanya biar kuat mental kita. Okey. So jadi orang Islam dia ada memang mahir metode. Sebab tu orang Islam dia invent maknanya Damascus steel atau Damascus steel. Damascus steel ni besi yang sangat-sangat ampuh. Orang barat kalau bertemu dengan pedang orang Islam, orang baratnya pedang pasti patah punya. Maksudnya ilmu Damascus. Jadi ketika di hujung-hujung kerajaan Osmaniyah dibaik dengan Jerman baik dengan Jerman. Sebab itu bermulalah perpindahan ilmu metodologi kepada Jerman, orang Jerman. British macam mana pula? British dia banyak tawan negara-negara Islam. Sebab tu dia dapat ilmu metodologi ini. US macam mana boleh dapat pula? Daripada British. British maknanya yang menguasai US. So maknanya mereka dapat menguasai ilmu itu. So itu tiga negara. China tak ada. Negeri China dia tak ada ilmu metodologi itu. Sebab tu benda-benda metal daripada China tak tahan. Engine daripada China tak tahan kan. Dia ilmu plastik okey hebat. Yang pasti tapi ilmu metodologi tak, maknanya tidak kuat kat sana tu kan. Tu maksudnya Jerman patutlah Jerman hebat engineering sebab ilmu metodologi ni diwarisi daripada orang Islam kan. Jerman dapat, British dapat, US dapat, tiga negara ni. Okey. Itu sudut sejarah metodologi. Okey, kita balik pada 3000 tahun lepas. Jadi perpindahan di antara zaman Bronze Age ke Iron Age. Maka ada satu orang raja namanya Jalut, ataupun kalau dalam versi bahasa Inggeris Goliath. Dia adalah orang yang ada keghairahan kepada besi ini. Dia akan tawan mana-mana negara yang ada besi. Maka dia cuba tawan banyak tempat-tempat yang dia tawan, dekorate untuk cari besi ni. Dan sehinggalah dia mendapat rahsia. Dia mendapat satu rahsia, iaitu di Jerusalem, kota Jerusalem. Jerusalem ni gunung siapa pernah ikut saya dalam pergi Baitul Maqdis. Jerusalem ni 800 meter daripada paras laut. Di mana dia gunung. Besi-besi ni kan dapat dekat gunung. Jadi maknanya dia dapat tahu bahawa Jerusalem adalah tempat yang banyak besi ni. Maka dia merancang untuk menyerang kota Jerusalem. Dia dah tumpaskan beberapa kota sekitar Palestin tu, dan heading seterusnya adalah kota Jerusalem. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Maka ketika itu kota Jerusalem gempar. Siapakah orang yang akan memimpin untuk berlawan dengan Goliath ataupun Jalut ini? Maka mereka minta. Ini Allah sebut dalam Quran kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala lahum nabiyyuhum. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya nabi-nabi mereka ni tolonglah doakan. Tolonglah doakan orang yang akan lead kita ni, orang akan pimpin kita untuk melawan dan menentang Jalut. Kan? Maka akhirnya nabi-nabi mereka munajat. Tajuk kita malam ni kekuatan mental. Kita ambil iktibar ataupun ibrah daripada kisah Jalut. Ayat 200 bermula ayat 245-46 surah Al-Baqarah. So jadi kemudian ketika nabi mereka minta doa kan, didatangkan satu orang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu orang bernama Talut. Talut ni siapa? Talut ni bukan bangsawan kan, bukan orang kenamaan, bukan orang-orang besar di negara itu. Maka dia hanyalah seorang petani saja. Jadi maknanya mula-mula orang semua macam, betul ke si Talut ni? Betul ke? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah rakamkan kisah dalam Quran, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Mana kami jadikan 246 maknanya surah Al-Baqarah 200 ayat 246. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Talut tu sebagai raja. Kemudian mereka petikai, ya ke? Ya, Nabi Samuel yang berdoa. Maknanya Nabi Samuel berdoa. Itu antara nabi-nabi Bani Israel yang jarang kita dengar nama dia. Nabi Samuel berdoa dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kurniakan iaitu satu orang bernama Talut. Dan semua orang petikai bermula. Okey, ni siapa-siapa yang nak bercita-cita menjadi pemimpin Okey, baju saya sama dengan langsir. Jadi nampaklah melekat sikit langsir. Okey. Ada je Nurtizen nampak aje.
Okey, sambung. Itu iklannya, iklan. Kalau ngajar kat masjid tak boleh nak bergurau macam ini. Ini kan boleh kita boleh kita boleh berinteraksi sambil-sambil kan. Dekat masjid semua diam, tahu-tahu tidur. Ustaz mengajar. Dekat masjid semua diam kan. Tak nak tanya, tak nak apa, tahu-tahu tidur. Dekat sini kan boleh komunikasi. Jadi tak tidur kan. Okey, ini siapa dah jadi pemimpin ataupun siapa-siapa dalam bidang dalam bidang apa orang panggil image consultant dalilnya di sini kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Allah Subhanahu innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Talut ini? Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada dia fil ilmi wal jism, iaitu pada ilmu dan juga jisim. Maknanya orang nak jadi pemimpin, dua benda ni kena ada. Satu, ilmu kena ada. Yang kedua, kena ada gaya. Ada gaya lah sikit lah. Ada gaya lah ya. Ada gaya. Ada penampilan dia presentable lah. Bahasa moden kata presentable kan. Presentable So maksudnya mana orang yang nak jadi pemimpin, dia kena ada ilmu satu, yang satu lagi kena ada gaya lah kan. Sebab tu kalau pemimpin barat kan, dia dia okey, baju sama dengan langsir, kopiah pun sama dengan langsir belakang Aduh. Okey. So jadi maknanya ada style. Sebab tu kalau pemimpin sekarang ni, kalau dia nak jadi pemimpin, dia kena belajar body language. Sebab body language dia ada ilmu dia. Dan telah didisiplinkan, ada sebuah ilmu dia panggil body language. Dan benda ni Quran sebut orang nak jadi pemimpin, dia kena ada satu kekuatan ilmu dan kena ada stylo. Macam siapa ni Nurtizen kita ni sebut ada stylo maknanya kena ada gaya lah, ada gaya kena ada gaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguruskan memilih Jalut sebagai pemimpin kerana bastatan, mana Allah SWT kurniakan fil ilmi wal jisim, kekuatan ilmu dan juga jisim, badan bukan saja kuat tapi ada gaya seorang pemimpin, aura seorang pemimpin. Maknanya aura seorang pemimpin. Maknanya karisma, karisma. Siapa-siapa jadi pemimpin kena bangunkan dua-dua ni. Ilmu kena bangunkan, gaya kena bangunkan. Maknanya body language kena bangunkan Kalau pemimpin kan, kalau seorang pemimpin kan, jalan macam ni kan. Kita mesti berperang. Ya, berperang. Macam mana? Orang tengok pun, kau nak berperang ke, kau nak tidur kan? Maknanya benda mesti kena ada gaya kan, ada penampilan macam ni kan. Jihad perang macam gitu mana? Okey. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Okey. So jadi orang tu masih tak percaya lagi. You ke Jalut ni sebagai pemimpin? Benda yang kedua kemudiannya yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Talut adalah diberikan tabut. Diberikan tabut. Okey, ada bukti dia iaitu tabut. Tabut ni apa ibu-ibu, akak-akak, muslim-muslimat sekalian Tabut tu apa? Tabut ni satu kotak. Dia tak besar, mungkin dalam 1 meter panjang. Saya tak dapat tunjukkan mana 1 meter panjang, 1 meter panjang, lebih kurang 1 meter panjang. Kemudian 1 meter panjang, lebih kurang dalam 3 suku meter lah, maknanya lebar dia. Kan? Apakah yang ada dalam tabut itu? Yang ada dalam tabut itu adalah baqiyatan mimma taraka ali Musa wa Harun tahmiluhul malaikah. Maknanya ada barang-barang mukjizat, Nabi Musa AS, barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi barang-barang mukjizat maknanya tongkat Nabi Musa dan sebagainya ada dalam tabut tu. Kat Google ada gambar dia. Sebab apa? Tabut ini hilang pada tahun 70 Masihi. Tabut hilang pada 70 Masihi ketika Panglima Rom bernama Titus ataupun Titus, ada baju jenama Titus, ada jam bernama Titus kan, siapa biasa dengan jam kan, itu maknanya sempena nama panglima daripada Rom. Dia menghapuskan, menghancurkan dan menghanguskan kota Jerusalem, dan tabut ni hilang di tangan orang Bani Israel. Memang tabut tu diberi pada 1000 tahun sebelum Masihi kepada Talut, disimpan oleh orang Yahudi dan hilang pada tahun 70 Masihi.
Jadi orang 70 masih. Sebab tu orang Yahudi sampai sekarang dia memang bercita-cita untuk mencari tabut itu. Mana ada barang-barang mukjizat dalam itu. Okey. Jadi baqiyatan mimma taraka ali Musa wa Harun, ada barang-barang mukjizat. Jadi apabila ada barang-barang mukjizat, barulah mereka percaya. Okey, Talut ini yang akan memimpin kita. Bakal diving watch saya Titus. Maknanya Titus. Okey, mana Titus tu sempena nama Panglima Rom. Panglima Rom. Okey, hilang pada 70 tahun sebelum 70 masih. 70 tahun masih, ya. Okey. Okey, apabila semua telah menerima dan meyakini bahawa okey, kita semua menerima Talut sebagai pemimpin kita. Okey, Talut pun maknanya okey, jom. Maknanya kita sediakan persiapan untuk kita berlawan dengan Jalut, ya. Tempat mereka memilih untuk berperang dengan Jalut bukan di kota Jerusalem sendiri. Mereka nak berperang di luar kota Jerusalem. Ini strategi perang, ya. Di luar kota Jerusalem. Di mana di satu tempat bernama dekat sekitar Nazares, Bishan ataupun Bait Syi'an. Okey, Bait Syi'an. Okey, itu maknanya di situ. Jadi mereka keluar. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala maknanya mengarahkan untuk berperangan berada di situ. Okey, kemudian daripada Jerusalem ni cerita dulu tau, bukan ada bas berekon kan. Dia bukan tempat-tempat yang bukan tempat macam tu. Jadi maknanya daripada Jerusalem tu turun. Jerusalem ni 800 meter dari paras laut kan. Mana masuk, turun, naik bukit, turun, naik bukit. Kemudian Talut berkata, nantikan wahai saudara-saudaraku sekalian, nanti sampai ke satu tempat kita akan melalui satu tasik air mineral. Tasik air mineral, air mineral ni kita biasa minum dekat botol tau, kan? Tapi siapa yang pernah jumpa tasik air mineral? Kalau saya pernah duduk di tepi tasik air mineral, dekat Mesir, dekat Matruh Siwa. Matruh Siwa tu dia ada satu kawasan air mineral, itu tempat maknanya Alexander the Great pernah ada buat dia punya kawasan situ. Berapa hari mandi kulit jadi cantik, kuku-kuku dia tu jadi macam kemas. Air mineral, air mineral buat mandi bagus tu kulit ni kan. Tapi kalau kita nak buat mandi, kalau beli air mineral mahal lah, Tapi ini mana kolam air mineral. Maknanya berenang terjun dalam tu tasik ataupun kolam air mineral, tertelan pun rasa macam best. Segar rasa, Memang. Mana saya pernah duduk di tepi kolam air mineral dekat Matruh Siwa, dekat Mesir. Dekat Palestin pun ada juga, tapi kat Palestin kita tak dibenarkan untuk buat kemah apa semua. Ini Matruh Siwa saya pernah. Mana lepas berapa hari, 2 hari 3 hari kan, masa pagi mandi, petang mandi kan, kuku-kuku dia cantik, muka-muka ni semua jadi cantik, dan cantik tu sampai sekarang. Gurau je. Tapi betul, mana cantik, kemal, rambut dia jadi macam cantik. Itu bagus dia. Air mineral, tasik air mineral. Okay? So ni maknanya apabila sampai ke kawasan ini, Talut pesan. Talut kata, okey, nanti kita akan sampai ke tasik air mineral. Jadi, okey, air Zam-Zam pun mana air mineral juga sebenarnya. Betul, air Zam-Zam air mineral juga. Tahu macam mana air Zam-Zam menyembuhkan berbagai-bagai penyakit kan. Kalau kita minum kan. Dulu air Zam-Zam, ada kolam dia, telaga Zam-Zam, orang buat mandi air Zam-Zam kan. Masya-Allah kan. Okey. Kemudian dia kata, kalau kita sampai ke tasik air ini, kamu jangan minum melainkan satu cedokan tapak tangan. Maknanya bekal air dibawa dari Jerusalem. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, sampai kawasan tasik mineral. Jangan minum banyak kecuali satu cedokan tapak tangan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, kita bacakan, kita tadaruskan. Macam mana Allah sebut ini dalam surah Al-Baqarah 249. Maknanya illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali satu cedokan tapak tangan. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah serta babang yang saya sayangi sekalian, sebenarnya bukan satu cedokan tapak tangan itu yang penting, tetapi adalah kekuatan mental.
Tengah haus, jalan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Gairah. Tasik mineral. Tapi tak boleh minum sekali kecuali satu cedokan tapak tangan. Kan? Sebenarnya bukan satu cedokan tapak tangan itu, tapi kekuatan mental. Itu rahsia. Sebab itu, tajuk kita pada malam ni, siapa yang baru sama-sama, adalah kekuatan mental berdasarkan kisah Jalut dan Talut dan juga Nabi Daud. Jadi, ada sebahagian daripada tentera Talut yang taat. Maknanya, tak boleh minum. Tak apalah, kita sebab perang, kita taat je lah. Adalah hikmah dia. Maka dia pun minum. Satu cedokkan tapak tangan saja. Tapi ada yang tak ada orang nampak pun. Minum banyak. Okey, kemudian Talut pun mengisytiharkan. Okey, cukup. Jom kita bergerak. Maka mereka pun siap, mereka pun bergerak. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Nampak tentera Jalut. Tentera Jalut dah biasa berperang. Pakaiannya pakaian hebat, senjatanya hebat, teknik peperangan hebat. Maknanya nampak. Maknanya sangat hebat. Tersusun dengan saf barisannya, tersusun gaya formasi dia. Maka apa kata tentera Talut? Apa kata tentera Talut yang minum banyak tadi? Belum mereka telah lemah semangat. Tak boleh. Ini macam suicide mission, maknanya operasi bunuh diri ni. Tak boleh. Mati. Yang tetap bersemangat adalah orang yang ada kekuatan mental, yang minum satu cedokkan tapak tangan tadi. Itu hikmah dia. Kenapa Talut kata dekat tentera dia, jangan kamu minum melainkan satu cedokkan tapak tangan untuk melatih kekuatan mental. Macam ibu kakak sekalian, kita buka puasa pada hari ini. Sunnah buka puasa makan apa? Minum apa? Sunnah buka puasa dengan apa? Sunnah buka puasa dengan cendol. Mana ada sunnah buka puasa dengan cendol? Sunnah buka puasa dengan air sejuk dan juga kurma. Cendol pula. Okey, jadi kita gairah nak makan. Gairah nak makan. Tapi kita tahan. Tahan. Minum air sejuk, kurma, kita bersembahyang. Itu membina kekuatan mental. Sebab kita tahan kegairahan diri kita tu. Kita tahan kegairahan diri kita tu. Itu rahsia macam mana kisah dalam Jalut dan juga Talut. Sebab tu maknanya itu dia membina kekuatan mental. Okey, dia membina kekuatan mental dia. Orang yang ada maknanya ada boleh tahan tu, maknanya dia ada kekuatan mental. Sebab itulah hikmah dia. Kenapa ayat ini minum satu cedokkan tapak tangan, bukan tapak tangan itu, tetapi adalah kekuatan mental itu. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, sedang nurtizen yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Kan? Okey. So, jadi maknanya orang, jadi tentera Talut kata, tak boleh. Mati gitu. Mati tak boleh. Ini operasi bunuh diri ni. Ini tak boleh kan? Tak boleh. Kecuali orang yang minum satu cedokkan tapak tangan ini. Boleh. Kita boleh menang. Jadi orang-orang yang minum satu cedokkan tapak tangan ini ada kekuatan mental, boleh. Dia bukan cakap tak boleh dulu. Dia kata boleh. Kita boleh menang. Jadi orang-orang yang ada kekuatan mental semua ke depan. Tidak semesti badannya besar. Berapa ramai orang pada hari ini badan kecil tapi berani. Berapa ramai orang hari ini badan ketul-ketul ketak sini. Angkat besi. Tapi nak bagi tanda sekejap orang. Temankan boleh tak? Temankan. Takut hantu. Berapa ramai berapa ramai. Maksudnya tak sebesar mula ke depan. Maka bermulalah peperangan. Ada yang lari daripada medan perang, ada yang takut-takut belakang, tapi orang ada kekuatan mental berada di barisan hadapan. Maka berperang. Zaman dulunya perang ni dia punya kemuncak raja bertemu raja.
Apabila raja bertemu raja, itu dia punya apa? Dia punya kemuncak dia. Mana perang tanding di antara raja ataupun orang keliling raja ni. Jadi bila kat tuan-tuan sekalian, maka ketika Jalut mana Jalut pada yang serang tu adalah Talut, serang makin ke depan. Ketika hampir kepada Jalut, Talut waktu tu dah cedera parah dah. Dah cedera parah, banyak dah cedera. Maka yang side by side ataupun yang berada di sebelah Talut adalah satu anak muda bernama Daud. Anak muda bernama Daud. Maka Talut pun kata, Daud, hari ini kemenangan kita dengan bantuan Allah dan usaha daripada kamu. Aku dah cedera parah, macam dah tak larat dah untuk berhadapan. Nabi Daud ni akan jadi Nabi Daud kan, kekuatan mental. Dia kata, tak apa tuanku, biar saya cuba. Maka bila telah sampai di hadapan Jalut, maka Nabi Daud AS yang ke depan dan berlawan peperangan tanding dengan Jalut. Dan akhirnya waqatala Dawud Jalut, maka Nabi Daud AS dapat membunuh Jalut. Tergamam semua tentera-tentera Jalut. Akhirnya mereka meninggalkan medan peperangan. Itu yang sebab itu kalau dalam versi barat, kisah ini disebut sebagai David and Goliath. David and Goliath dalam Islam, mana Talut, Jalut dan Nabi Daud, mana 3 tokoh penting. Maka terbunuhlah Jalut, orang bercita-cita maknanya nak menawan kota Jerusalem, nak mengambil besi daripada kota Jerusalem, kegairahan dia kerana nak perang. Maka tumpas Jalut, dibunuh oleh Nabi Daud AS. Jadi alhamdulillah, kemenangan dengan takbir, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, usaha daripada kita, maka Allah memberi kemenangan kepada tentera Jalut. Mereka semua bersorak takbir, Allahu Akbar, Allah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai mengenang jasa Daud AS yang dapat membunuh Jalut, maka Talut mengahwinkan anak perempuannya dengan Nabi Daud AS. Maknanya Talut dah ada anak perempuan, dia kahwinkan anak perempuan dia dengan Nabi Daud AS. Daripada ibu orang keturunan orang yang hebat dan Nabi Daud orang yang hebat, berkahwin dua ini, lahirlah anak super hebat, iaitu Nabi Sulaiman AS, yang kemudiannya menggantikan pemerintahan datuknya Talut, menggantikan pemerintahan ayahnya Daud, dan membina pemerintahannya sendiri yang lebih luar biasa hebatnya. Bukan saja dia boleh memerintah manusia, tapi memerintah jin, memerintah haiwan, memerintah berbagai-bagai makhluk lagi. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, sidang ponton, sidang nurtizen yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, tajuk kita baru balik tajuk kita malam ya. Okay. Itu baru mukadimah. Itu baru mukadimah tau. dan nak 1 jam baru mukadimah je. Okey, tak. Maknanya itu perjalanan main cerita ni. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud AS. Maknya siapa? Maknya adalah anak kepada Talut. Sebab tu lahir orang yang luar biasa hebatnya, iaitu Nabi Sulaiman AS. Sebab tu kita akan cerita pula kisah Nabi Sulaiman AS. Okay. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar dalam kisah ini adalah betapa pentingnya kekuatan mental kepada manusia. So jadi maknanya, sebab itu dalam Islam kita disuruh untuk membangunkan kekuatan mental. Okey. Bagaimana cara nak membangunkan kekuatan mental? 2 pilar pentingnya, 2 tiang pentingnya. Yang pertama adalah ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Itu yang pertama untuk membangun kekuatan mental. Yang keduanya apa? Yang keduanya menguruskan emosi. Sebab kalau orang ilmunya hebat sekalipun, dia tidak boleh mengurus emosi dia. Ketika dia berhadapan dengan permasalahan, dia akan terlupa ilmu dia. Jadi maknanya sebab itu pengurusan emosi sangat penting. 2 benda nak ada kekuatan mental. Pertama, ilmu dan pengalaman, tingkatkan. Yang keduanya, pengurusan emosi. Berapa ramai orang pada hari ini ilmunya tinggi, tapi dia tidak belajar mendalami pengurusan emosi,
tiba-tiba berlaku permasalahan, terlupa ilmu. Ilmu terlupa ilmu dia. Terlupa ilmu sebab pengurusan stres, pengurusan emosi, pengurusan maknanya marah tidak dipelajari dengan sebaik-baiknya. Dua benda. Sebab itu dalam Islam kita diajarkan ilmu, so tingkatkan ilmu. Dalam waktu yang sama, baiki akhlak. Baiki akhlak kita. Akhlak tu apa? Pengurusan emosi lah. Akhlak tu pengurusan emosi. Itu benda penting yang perlu kita belajar. Maknanya kalau kita semata-mata meningkatkan ilmu, tak ada pengurusan emosi, maka kita susah. Pentingnya ilmu, kekuatan mental tu dibina daripada dua pilar ataupun dua tiang yang besar, iaitu ilmu dan pengurusan emosi. Sebagai sebelum penutup, okay, saya nak kongsikan real case yang berlaku. Real case, maknanya true story, bukan bedtime story tau, jangan tidur pula. Ini true story, bukan bedtime story, true story. Okey, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berada bidang diving, dan agak tinggi juga dengan izin alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bawah saya ada 4 instruktor yang bertugas bawah saya, InsyaAllah saya baru ni fikir saya akan buat penajaan separuh maknanya yuran kursus untuk menjadi instruktor. Boleh tengok saya punya klip petang tadi, separuh, sebab saya boleh nak dengan izin boleh kita boleh nak bantu orang, bagi duit, bagi itu apa semua, tapi alangkah bagusnya kalau kita bagi pancing. Jadi salah satu cara salah satu cara maknanya untuk saya nak bantu dia adalah dalam bidang diving. Diving ni kursusnya tak lama dapat title instructor, istilahnya instructor, terus boleh masuk kerja, boleh mengajar. Dan instructor ni adalah growing market dipanggil, dekat belah kita ni growing market. Okay, saya nak cerita true story, ataupun real case yang berlaku. Ke bawah saya ada 4 instructor. Macam mana seorang itu nak menjadi instructor, dia kena di-train. Dia bukan mengaku-ngaku sendiri kan. Saya instructor tahu, bukan. Dia kena di-train. Well trained and well trained. Well trained and well trained. Well trained, train dengan bagus. Well trained, organisasi itu mesti diiktiraf dunia. Sebab apa? Sebab diving ni kita bawa student dan dia berkaitan nyawa. Kalau orang suka-suka buat organisasi diving tapi tidak iktiraf, bahaya. Well trained and well trained. Di-train dengan baik. So antara yang akan di-train adalah maknanya macam-macam lah untuk kita bawa student dan sebagainya. Okay. Had umur untuk instructor 18 tahun. Dia tanya tu kan. Syaratnya apa? Syaratnya nanti ikuti macam mana yang malam ni saya tak cerita pasal instructor kita, saya tak cerita mengenai the real case true story tu. Terus apa yang nanti kita akan buat cerita khas mengenai instructor tu. So maknanya boleh tengok klip yang saya post pada petang tadi. Perempuan pun jadi instructor, perempuan lagi lah, sebab market perempuan banyak tapi instructor perempuan tak ramai. Oh, lagi bagus, highly recommended. Maknanya untuk satu perempuan muslimah maknanya itu. Okey. So jadi antara tempat training yang kami buat adalah dekat Tasik. Sebuah Tasik. So maknanya saya satu hari itu 2 instruktor saya kita buat mapping Tasik. Mapping Tasik. So kita mapping Tasik ni maknanya apa? Kita dalam tu satu point ke satu point, kita bubuh tali satu point ke satu point, tu tali. Ustaz Afi masuk, student saya juga. Kita buat ustaz diver. Ustaz diver. Ustaz diver, kita buat grup ustaz diver. Okey. Sebenarnya point ke point. Okey. Jadi ketika dalam kedalaman 20 meter, satu orang instruktor saya dia tengah ikat tali untuk satu point tu. Jadi tali ni kan dalam air dia naik, maknanya awal tali tu naik kan. Secara tak perasan terbelit kat badannya. Secara tak perasan kan. Tiba-tiba dah sudah freak out tu kan. Macam terikat. Padahal full equip maknanya equipment semua ada. Pisau kat dada, pisau ada, semua ada kan. Semua ada, pisau ada dan sebagainya kan. So
tiba-tiba macam terikat kan. Jadi habis terikat panik. Apa namanya panik kan. Okey. Dua-dua instruktor saya ni panik dalam air. Nasib baiklah dua-dua instruktor. So seorang tu maknanya balik pada training yang asal. Macam mana kita di training, datang, tenangkan. Okey. Tenang. Itu sign bagi tenang. Tenang. Okey, ambil pisau. Okey, tengok ada pisau, ambil pisau pelan-pelan. Okey, potong pisau pelan-pelan. Maka mereka pun potong dan naik pelan-pelan naik. Kan? Ibu kakak tuan-tuan sekalian kan. Nak ceritanya instructor, well trained and world trained instructor, tapi tetap kan, kalau terlupa pengurusan emosi sampai boleh jadi memudaratkan. Sebab itulah macam mana cara nak meningkatkan kekuatan mental kita, dua-dua kena ada kan. Maknanya ilmu kena ada dan kekuatan emosi kena ada. Pengurusan emosi kena ada. So kuliah kita akan datang, kita akan spesifikkan nanti insya-Allah kan, maksudnya macam mana membentuk kekuatan emosi dan kekuatan mental ini kan. Kekuatan mental kita dah cerita tadi kan, tapi konsep dia begitu untuk membina kekuatan mental. Sebab macam kita contohkan lepas COVID ni, ekonomi tak menentu dan sebagainya. Kalau orang tak ada kekuatan mental, maksudnya apa? Ilmu dan kekuatan emosi tak ada untuk membentuk kekuatan mental. Panik. Itu boleh jadi panic attack tu. Orang jadi panic attack, tiba-tiba macam dinding ni nak runtuh kat dia, macam macam ni kan. Macam sesak nafas, macam menghempit dia, macam tiba-tiba nak marah tapi tak tahu nak apa nak marah. Susah nafas, kena panic attack. Kan? So maksudnya sini kena kuat kan. Berdasarkan kisah Jalut dan juga Talut yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Okey. Memanah membina kekuatan emosi. Siapa yang memanah? Kenapa memanah? Memanah tu sangat bagus. Dan Nabi SAW anjurkan. Kenapa? Sebab dia adalah antara mengurus emosi yang bagus. Sebab memanah adalah sukan yang emosi terus nampak. Kita manah kan? Manah. Pum! Tepat! Yes! Manah kan? Pum! Tak tepat! Alah! Dia adalah maknanya pengurusan emosi sangat bagus. Sebab itu kan, berkuda, memanah, berenang merenang, satu benda yang sangat bagus. Fokus, betul bagus juga. Saya boleh ceritakan di hikmah di sebalik tiga sukan ni. Maknanya memanah, berenang dan juga menunggang kan. Sebab itu saya advance kepada benda-benda ni. Memanah, kalau sekarang menembak lah. Lepas tu saya terlibat dalam sukan menembak juga kan. Berenang, kalau moden ni diving lah. Lepas tu saya terlibat dengan dunia diving kan. Menunggang kuda, advance ni menunggang apa-apa kenderaan lah. Lepas tu saya belajar bawa Cessna, bawa kapal terbang siapa nak naik keterbangan saya boleh boleh tolong bawa. Okey, helikopter, sebab dia ada advance kepada tiga sunnah tu tadi. Okey, so itu bab lain saya akan bincang. Sebab ada yang tanya tu saya cerita je. Tapi nak ceritanya kekuatan mental yang penting. Jadi ibu, akak-akak, ayah-ayah sedang nurtizen yang saya sayangi, yang saya doakan yang kebaikan sekalian, bina kekuatan mental untuk bina kekuatan hidup, bina kekuatan mental untuk bina kekuatan semangat, bina kekuatan mental untuk membina kekuatan keluarga kita, ummah, negara dan juga maknanya ke umat Islam sekaliannya. Okey, so jadi saya rasa setakat saja dulu sampai kita kongsikan. InsyaAllah seperti biasa pagi esok pukul 8 pagi kita akan kuliah kita bersama. Dan 10 malam tetap malam. Maksudnya insyaAllah tak ada apa masalah. Kita akan kuliah kita 8 lebih. 10 malam lebih sikit. Malam terlambat sikit. Maklumlah lepas tarawih tadi ada cari more sikit cari more sikit. Agak terlambat sikit. Lebih 10 lebih sikit, 8 lebih sikit. Itulah masa kita kuliah insyaAllah. Jangan lupa esok insyaAllah. So tekan butang share, war-warkan, follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official, atau boleh nak ikut ulangan kisah kita ni, kita boleh kongsikan dekat YouTube channel Ustaz Amin. Boleh subscribe di situ. Okey, sekian. Terima kasih kepada penonton, terima kasih kepada nurtizen sekalian. Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. Sama-sama aminkan dan sama-sama baca tasbih kafarah. Maknanya bersama-sama saya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kekuatan adab dan akhlak adab sopan yang tinggi, ya Allah, yang menjadikan kami mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, sama-sama kita akhiri. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua, terima kasih Nurtizen sekalian, terima kasih kepada siapa saja yang menonton pada malam ini. Mudah Allah beri kebaikan dan Allah kurniakan raudah min riyadil jannah di rumah di mana saja kita berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.